KPM. Assalamualaikum, apa khabar murid-murid? Hari ini semua okey? Diharap semua dah pun bersedia untuk mempelajari satu lagi mata pelajaran yang cukup penting sebenarnya, iaitu pertanian di bawah Sukses SPM. Tetapi siapakah guru kita pada hari ini? Itu yang paling penting. Kita nak tahu jugalah kan? Kalau dah bersedia, jom kita lihat profil guru kita pada hari ini. Itulah dia profil guru kita pada hari ini, iaitu Cikgu Siti Ruziatun Ngasari. Kita tegur sikit cikgu kita pada hari ini kan. Apa khabar cikgu? Okey, baik Tabah. Nampak berbunga-bunga sikit hari ini. Dah bersedia Okey, insya-Allah dah bersedia. Mata pelajaran pertanian pada hari ini. Bukan sahaja Cikgu Siti Ruziatun akan bersama dengan kita, jurubahasa kita juga dah bersedia. Nak saya perkenalkan, iaitu Cikgu Nur Hayati Zakaria. Apa khabar cikgu? Dah bersedia untuk membawakan mata pelajaran yang cukup dinanti-nantikan ni? Okey, baik. Kalau sudah bersedia, kita nak bersama dengan Cikgu Siti Ruziatun. Saya pasti anda murid-murid sudah pun bersedia dengan kertas dan pen. Kalau tak cukup, standby dekat tepi. Manalah tahu banyak nota yang nak dicatat nanti. Okey, cikgu, kalau sudah bersedia, ayo kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tabah selaku pengacara hari ini. Sama. Okey, hari ini cikgu akan membawa murid-murid cikgu daripada SMK Tun Abdul Razak. Okey, cikgu akan perkenalkanlah seorang demi seorang murid-murid cikgu. Okey, yang pertama sekali Pravin. Okey, Pravin, angkat tangan Pravin. Okey, Pravin handsome. Okey, suka senyum, tapi dia suka mengusik orang. Ya, Tabah, dia suka sangat mengusik orang. Yang kedua, Muhammad Nur Hakim. Yang bawah tu, yang putih tu, dia ni pun suka senyum. Banyak peminat ni, tapi saya suka usik dia. Okey, yang ketiga, Nur Hasniza. Hasniza angkat tangan. Okey, dia ni ceria, pelajar target saya lah ni. Okey, dan seterusnya Nur Aziana. Aziana ni dia aktif dalam co-curriculum. Dia pemain hoki dengan pemain bola jaring sekolah kita orang. Wow. Okey, jadi untuk hari ini apa khabar semua? Sihat? Okey. Baik. Baik cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu harap bukan mereka sahaja yang sihat, tapi semua anak murid-murid di luar semua dalam keadaan yang sihat, cergas, baik dan cemerlang nanti masa-masa menghadapi peperiksaan SPM. Okey, jadi untuk hari ini, tanpa membuang masa lagi, cikgu daripada subjek mata pelajaran pertanian akan membawa tajuk fotosintesis, iaitu topik tingkatan 5. Okey, seterusnya cikgu ada eksperimen dekat sini. Ada satu eksperimen, ya, Tabah. Okey, Tabah nak bercerita ke apa yang ada dalam balang kaca ni? Dia ada 4 balang kaca. Okey, balang kaca A, balang kaca B, balang kaca C dan balang kaca D. Kalau apa yang saya nampak cikgu. Ya, okey, kita tengok yang A dululah. Ada lilin dan seekor kucing. Bukan Ke kucing, tikus. Tikus, okey. Selalu kita buat makmal, bukan kucing, Tabah, tikus. Ya. Okey, bagus. Okey, ada seekor tikus dengan sebatang lilin yang menyala. Tikus tu pun hidup. Okey, cikgu minta siapa lagi yang volunteer untuk rajah yang bahagian B pula? Siapa volunteer? Saya. Okey, Niza. Okey, dekat B tu apa yang kamu nampak? Raja B ada seekor tikus yang mati dengan lilin yang tak menyala. Okey, ada seekor tikus yang mati dan lilin tidak menyala. Kenapa, Niza? Sebab tak ada oksigen. Okey, tak ada oksigen. Confident je jawapan dia, tak ada oksigen. Okey, tak apa. Kita terus tengok kepada
penutup kaca C. Siapa nak volunteer? Okey, Pravin. Ada seekor tikus, pokok dengan lilin yang menyala. Okey, ada seekor tikus, pokok dan lilin menyala. Okey, tak nak buang masa, kita yang keempat. Niza lah, Nurul lah. Ada seekor tikus, ada pokok dekat dalam dia, lepas tu lilin yang menyala. Okey. Kenapa, soalan dia, kenapa C dengan D dalam keadaan yang sama? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa tikus tu masih hidup? Okey, Hakim. Okey, macam dari pokok yang ada dalam bentuk kaca sebab membekalkan oksigen. Oh, confident Okey, pokok tu membekalkan oksigen. Okey, apa proses yang pokok ni buat? Siapa lagi boleh buat? Saya. Ya, Niza. Proses fotosintesis. Okey, proses fotosintesis. Okey, bermaksud dalam bekas kaca D ni, tikus dengan lilin ni tak mati, masih menyala kan? Lilin masih menyala, tikus pun masih hidup sebab ada berlakunya proses fotosintesis. Okey, sekarang kita tengok apakah maksud proses fotosintesis. Okey, proses fotosintesis ialah proses penghasilan karbohidrat dan oksigen daripada karbon dioksida, air dan tenaga. Dari mana kita dapat tenaga adalah daripada cahaya matahari. Okey, itulah kelebihan tumbuh-tumbuhan. Mereka ataupun tumbuhan itu boleh buat makanan sendiri. Okey, dia banding dengan manusia. Manusia ni apa manusia buat Tabah? Manusia makan tumbuhan kan? Jadi kita nampak kan pengorbanan tumbuh-tumbuhan tu pada kita. Okey, jadi kita sayangilah tumbuh-tumbuhan yang berada di sekeliling kita. Okey, seterusnya, cikgu ringkaskan proses fotosintesis ini ya. Okey, dekat sini kenapa cikgu suka buat rajah seperti ini? Kerana rajah seperti ini memudahkan kamu untuk faham. Okey, untuk murid-murid faham, untuk murid-murid hafal dan untuk murid-murid tahu. Sebab bila kita celik je mata, kita akan nampak pokok. Okey, bila kita nampak pokok, automatik kita tahu macam mana proses fotosintesis itu berlaku. Okey, kita ada sepohon pokok. Pokok ni cikgu tunjuk dia ada karbon dioksida. Dia akan menyerap karbon dioksida. Lepas tu dia akan mengambil air daripada dalam tanah. Lepas tu dia akan mengeluarkan oksigen, okey, dan karbohidrat. Jadi cukup tak kalau hanya karbon dioksida dengan air sahaja? Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? Nurul laju je Okey, Pravin. Tak cukup. Tak cukup. Okey, apa yang diperlukan lagi? Klorofil dan cahaya. Okey, good. Memang terbaik. Tak salah cikgu pilih Okey, maksudnya klorofil dan cahaya. Pokok memerlukan cahaya, karbon dioksida, klorofil dan air untuk menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Okey, jadi mudah tak nak faham? Kan, mudah kan? Okey, sekarang ni cikgu nak uji pula. Cikgu nak uji. Okey, soalan dia. Rajah di bawah menunjukkan proses fotosintesis. Lengkapkan rajah itu. Okey, siapa yang volunteer nak jawab soalan nombor 1 dan nombor 3 Roman? Okey. Dua-dua angkat tangan. Cikgu pilih Niza dululah. Niza. Okey, nombor 1 dan nombor 3 Roman. Apa dia? Yang nombor 1 adalah bahan yang diserap ialah karbon dioksida dan air. Okey, yang dibebaskan? Yang dibebaskan adalah oksigen. Okey, kita tengok betul ke tak betul jawapan tu. Okey, yang pertama karbon dioksida, yang kedua air ataupun H2O dan oksigen. Betul. Okey, beri tepukan untuk diri sendiri. Okey, terima kasih. Seterusnya ada lagi yang kamu kena fikir. Okey, sekarang ni cikgu dah cerita dah proses fotosintesis tu. Jadi apakah hubungan antara tumbuhan dengan kita, dengan manusia?
Ada tak hubungannya? Okey, siapa yang boleh bagi penjelasan pada cikgu? Okey, Hakim. Sebab kita ni saling memerlukan antara satu sama lain, antara kita dengan tumbuhan. Okey. Terima kasih, Hakim. Kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Bermaksud tumbuhan dan manusia saling bersandaran di antara satu sama lain. Betul? Okey, kita tengok ya. Tumbuhan akan menghasilkan oksigen, okey, untuk kegunaan manusia untuk bernafas. Manakala manusia pula, okey, dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi apa yang perlu dibuat? Manusia mengeluarkan karbon dioksida untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Manakala tumbuhan pula mengeluarkan oksigen untuk kegunaan manusia bernafas. Okey. Okey, itu dia. Menarik juga betapa pentingnya kan hubungan di antara kita manusia dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi kita perlu menjaga tumbuh-tumbuhan walaupun di persekitaran rumah kita saya rasa ia akan lebih banyak membekalkan oksigen kepada kita. Okey, murid-murid yang lain semua okey ke? Nampak bersemangat, memang terbaik. Okey, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sekejap. Kita akan kembali lagi selepas ini tentunya Didik TV KPM. Murid-murid masuk kelas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, baik murid-murid yang berada di rumah ataupun secara atas talian. Bagaimana? Catat nota-nota ya, jangan ada yang terlepas. Macam saya, cemerlang, nampak banyak kertas-kertas, banyak buku. Bukan apa, nak berulang kaji itu mudah. Okey, baik kita nak bersama terus dengan Cikgu Siti Roziatun. Sudah tentu banyak lagi perkara-perkara yang menarik nak kita bincangkan dalam mata pelajaran pertanian tingkatan 5 ini, iaitu fotosintesis. Cikgu, silakan. Okey, seterusnya kita tengok ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Okey, kita ada dua faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Faktor luaran dan faktor dalaman. Okey, seterusnya kita tengok kepada faktor luaran. Okey, faktor luaran yang pertama ialah keamatan cahaya. Yang kedua, kepekatan karbon dioksida dan yang ketiga, peningkatan suhu. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, rajah yang cikgu ada ini, graf yang cikgu ada ini ialah menunjukkan pada paksi X ialah kepekatan cahaya. Dan pada paksi Y menunjukkan kadar fotosintesis. Okey, di dalam graf ini juga ada titik P dan titik R. Jadi, cikgu tak nak buang masa, cikgu nak tanya kepada murid-murid cikgu, okey, apakah ataupun terangkan kesan keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis. Okey. Siapa boleh? Niza tu cikgu, angkat tangan. Niza. Okey Niza, teruskan. Okey. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis sehingga titik P. Okey, terima kasih Niza. Maksudnya dekat situ, okey, bila kita tengok graf ini, dia berkadar terus. Graf ni kenapa ada graf 1 dan graf 2? Dia bergantung kepada peratus karbon dioksida yang dibekalkan. Bila karbon dioksida itu dibekalkan dengan kuantiti yang banyak, dia kadar fotosintesis akan lebih tinggi dibandingkan dengan karbon dioksida yang dibekalkan secara sedikit. Okey, jadi kita nampak seterusnya cikgu nak tanya lagi. Okey, tadi jawapan dia semakin tinggi keamatan cahaya, kadar fotosintesis juga semakin bertambah sehingga mencapai tahap P. Bila dah sampai tahap P, dia dah tak boleh bertambah lagi. Okey, pergerakan dia menjadi malar walaupun malar tu maksudnya seragam walaupun keamatan cahaya meningkat. Okey, soalan yang seterusnya kita dah belajar tadi kan apa itu keamatan cahaya. Okey, nyatakan kadar fotosintesis tumbuhan pada sepanjang hari. Okey, kita ada satu hari, dekat jadual ni ada tulis pagi, tengah hari, petang dan mendung. Okey. Jadi, okey, siapa boleh bagi tahu cikgu pada waktu bilakah kadar fotosintesis yang paling tinggi? Siapa nak jawab? Siapa? Okey, Pravin.
Waktu tengah hari, cikgu. Okey, waktu tengah hari. Confident ya, Pravin? Betul ke? Okey, yang lain pun mengangguk. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, betul. Tahniah. Jadi, pada waktu tengah hari, kadar fotosintesis adalah lebih tinggi. Kenapa? Okey, kita selalu keluar soalan. Kenapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu kenapa? Siapa nak jawab? Okey, angkat tangan, angkat tangan. Niza. Sebab pada masa itu suhu dengan keamatan cahaya dia tinggi. Betul. Pada masa itu kan tengah hari cahaya matahari terik kan. Okey, bila cahaya matahari terik, keamatan cahaya juga jadi tinggi. Betul ya Tabah? Yeah. Okey, dan suhu juga jadi tinggi, jadi panas. Okey, terima kasih Niza. Seterusnya kita tengok pula perkaitan di antara karbon dioksida dengan kadar fotosintesis. Okey, sama juga. Kita ada graf. Okey, kalau dalam ujian selalu keluar graf macam ni, kita akan terus menjawab. Okey, apakah jawapan dia jika soalan dia terangkan perkaitan dia? Okey, siapa boleh jawab? Okey, Hakim. Dah senyap dia tadi. Okey, Hakim. Semakin tinggi kepekatan karbon dioksida, semakin tinggi kadar fotosintesis. Okey, terima kasih Hakim. Okey, kita tengok ya, semakin tinggi kepekatan karbon dioksida, semakin tinggi kadar fotosintesis. Karbon dioksida diperlukan oleh tumbuhan untuk mensintesiskan glukosa. Okey, seterusnya kita pergi kepada nyatakan. Okey, soalan seterusnya, nyatakan kesan kepekatan karbon dioksida terhadap kadar fotosintesis. Okey, siapa yang rasa nak volunteer jawab soalan ni? Okey, siapa yang volunteer angkat tangan? Pravin? Boleh? Hakim? Sila Hakim. Jangan teragak-agak. Kepekatan karbon dioksida menyebabkan peningkatan kadar fotosintesis selagi tiada faktor penahan. Okey, itu jawapan Hakim. Kita tengok pula jawapan yang cikgu ada. Kepekatan karbon dioksida akan menyebabkan, ya betul Hakim ya, menyebabkan peningkatan kadar fotosintesis selagi tiada faktor penghat. Walau macam mana pun, kita masih ada faktor penghat iaitu cahaya. Kita masih ada cahaya sebagai faktor penghat. Okey, jadi di sini kita kena tengok apa akan berlaku jika cahaya yang dibekalkan rendah. Jadi kadar fotosintesisnya akan lebih rendah berbanding peratus cahaya yang kita bekalkan lebih banyak. Okey, seterusnya, okey, ni graf ni kita tengok lain sikit pelik sikit, iaitu kesan suhu persekitaran terhadap kadar fotosintesis. Okey. Siapa boleh beri jawapan pada cikgu? Okey. Okey, Nurul. Setiap peningkatan suhu sebanyak 10% akan meningkatkan kadar fotosintesis sebanyak sekali ganda sehingga mencapai tahap optimum. Okey, kita tengok graf ni Graf ni mula-mula dia menurun. Lepas tu dia meningkat. Okey, Nurul kata setiap peningkatan suhu sebanyak 10 darjah Celsius. Okey, 10 darjah Celsius ya Nurul, bukan 10%. 10 darjah Celsius akan meningkatkan kadar fotosintesis sekali ganda. Sekali ganda. Dia meningkat je, fotosintesis akan cepat. Okey, sehinggalah dia mencapai satu tahap optimum. Okey, di mana tahap optimum? Di sini adalah tahap optimum ya. Di titik yang paling tinggi, graf yang paling tinggi adalah tahap optimum. Okey, suhu optimum bagi kebanyakan tumbuhan adalah di antara 25 dan 30 darjah Celsius. Okey, dapat semua? Okey. Cikgu, saya ada satu soalan. Ya, okey. Jadi, kalau kita melihat kepada peratusan 25 hingga 30% itu, adakah ia juga akan berbeza mengikut kawasan ataupun negeri umpamanya? Katalah negara kita tropika kan.
Jadi di kawasan yang macam lebih sejuk dan sebagainya, adakah itu juga akan turut mempengaruhi perbezaan fotosintesis? Suhu memang mempengaruhi ya Tabah. Dia memang mempengaruhi pertumbuhan ataupun kadar fotosintesis. Okey, contohnya dekat negara sejuk, suhu dia rendah kan? Suhu dia rendah kurang daripada 10 darjah Celsius. Ya, betul. Jadi kadar fotosintesisnya akan jadi lambat. Okey, tapi kalau suhu yang tinggi, contohnya kat padang pasir kita tengok pokok padang pasir tak sama dengan pokok kita. Kenapa? Betul. Sebab suhu mereka tinggi. Bila suhu mereka tinggi, pokok mereka akan jadi kecil-kecil. Jadi kecil-kecil sebab itulah yang akan berlaku. Kita tengok slide Tabah yang slide akan datang. Yang ni kita nak tanya pula. Tadi Tabah dah tanya kan? Apa kesan suhu yang terlalu tinggi terhadap kadar fotosintesis? Siapa yang boleh bagi cikgu? Hebat-hebat ni. Pravin. Proses fotosintesis terhenti sebab sel tumbuhan mati. Itu jawapan Pravin ya. Itu yang jadi fotosintesis akan berhenti Tabah. Sebab sel tumbuhan akan musnah. Ya, kita tengok graf di sini kan. Graf di sini apabila suhu melebihi 40 darjah Celsius, proses fotosintesis ni makin lama dia akan makin merosot. Bila lama-lama dia tak melakukan proses fotosintesis, tumbuhan akan mati. Patutlah kadang-kadang bila kita letak tumbuhan di sesuatu tempat yang agak tinggi suhu akan menyebabkan pokok itu mati. Lama-lama kita nampak dia kering kan, daun dia kering dan lama-lama dia tak boleh nak buat makanan. Macam kita jugalah kalau di tempat yang terlalu panas kering tu. Ya, betul Tabah. Seterusnya kita tengok nyatakan julat suhu. Tadi cikgu dah bagi tahu kan, nyatakan julat suhu yang sesuai. Siapa boleh jawab? Niza. Julat suhu yang sesuai 25 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Tadi cikgu dah bagi tahu kan, julatnya ialah 25 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Disesuailah dekat Malaysia kan. Sebab Malaysia suhu kita tidak terlalu tinggi. Kan? Seterusnya kita tengok, nyatakan 2 faktor penyebab kadar fotosintesis rendah ketika cuaca mendung. Kenapa? Ini soalan yang terakhir sebelum kita pergi berehat cikgu. Siapa boleh jawab? Hakim. Saya cuba bila cuaca mendung, bermaksud cuaca menjadi gelap. Oleh itu cahaya matahari akan berkurangan dan suhu juga menjadi rendah. So secara tak langsung kadar fotosintesis juga dia menjadi lebih rendah. Bagus jawapan kamu Hakim. Memang sangat cemerlang. Keempat-empat mereka ni sangat baik cikgu. Dengan jawapan-jawapan yang mereka berikan. Teruskan cikgu. Ini adalah terakhir sebelum kita pergi berehat. Dah habis cikgu? Tak sedar saya. Terlalu pantas sebab saya memberikan fokus pada Cikgu Siti Roziatun memang terbaik. Kawan-kawan, semua okey ke? Pravin, Hakim, terbaik. Niza dan juga Azrina juga terbaik. Tak apa, kita berehat sekejap. Kita akan kembali lagi selepas ini. Pastikan anda bersedia apabila kita balik daripada berehat seketika nanti. Kita jumpa lagi di DIK TV KPM. Murid-murid masuk kelas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Nampak tak segar kan? Pokok yang berada di dalam studio. Bukan apa, apabila berada pada kadar suhu ataupun cahaya yang baik, maka tumbuhan kita juga akan menjadi baik. Itu bergantung kepada kadar fotosintesis. Betul ke cikgu kan? Betul. Mekar bunga ni samalah juga mekar kita punya sukses SPM pada hari ini. Dan kawan-kawan ataupun murid-murid lain dah pun bersedia untuk mengikuti kandungan seterusnya. Cikgu Siti kalau dah bersedia, saya pun tak sabar lagi. Silakan. Kita teruskan kepada faktor dalaman. Tadi kita dah tengok faktor luaran. Sekarang kita tengok faktor dalaman yang pertama ialah jumlah klorofil. Kedudukan daun, bentuk daun, anatomi daun dan pertumbuhan tumbuhan. Ini semua adalah faktor dalaman. Faktor yang melibatkan dalam tumbuhan tersebut. Kita tengok satu persatu. Kita ada tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau mesti mengandungi klorofil.
Sebab warna hijau dalam tumbuhan itu sendiri adalah klorofil. Okey. Lepas itu, warna hijau ini akan menyerap cahaya matahari. Okay, cahaya matahari akan diserap oleh klorofil dan berlakulah pertukaran gas di situ. Dalam klorofil itu, dalam daun itu juga akan berlaku pertukaran gas dan berlakulah proses fotosintesis. Okey, seterusnya, kalau pokok ni, pokok hati-hati, Tabah ni pokok hati-hati. Pokok hati-hati. Ya, pokok hati-hati. Okey. Soalan dia, adakah pokok ini tidak melakukan proses fotosintesis? Okey, siapa yang boleh bagi tahu? Okey. Liza? Okey, Pravin. Okey. Silakan Pravin. Ada cikgu. Kalau pokok ni tidak melakukan proses fotosintesis, pokok ni tak boleh hidup. Jadi pokok ni mestilah menjalankan proses fotosintesis. Okey, bagus. Terima kasih Pravin. Okey, pokok ni masih melakukan proses fotosintesis. Okey, kenapa? Sebab dalam tumbuh-tumbuhan, walau macam mana pun dia ada pigmen klorofil dia. Okey, tapi kadar fotosintesisnya adalah lebih rendah. Okey, seterusnya kita tengok. Ini adalah kedudukan daun. Ada pohon yang ada cahaya matahari di sebelah dia dan satu lagi tak ada cahaya matahari. Okey, kedudukan daun yang menghadap cahaya matahari akan lebih banyak melakukan fotosintesis. Sebab tadi kita dah belajar kan, keamatan cahaya adalah penting. Okey, kedudukan daun yang kurang menghadap cahaya matahari kurang melakukan fotosintesis. Okey, simple kan? Okey. Seterusnya, kita tengok klorofil terbentuk dengan kehadiran beberapa nutrien. Okey. Yang boleh dapat daripada tanah dan akar. Boleh tak anak-anak murid-murid cikgu nyatakan? Siapa yang volunteer nak nyatakan nutrien yang ada? Oh, berebut. Okey, cikgu ambil Nurul lah, Nurul. Peladang-peladang berjaya ni. Ya. Jawapannya magnesium, nitrogen dengan zat besi. Okey, betul Nurul. Okey. Tumbuhan akan mengambil magnesium, nitrogen dan zat besi daripada akar dan akan diberi kepada klorofil untuk membolehkan klorofil menyerap tenaga cahaya ataupun cahaya matahari. Seterusnya, bentuk daun. Selalunya, bentuk daun yang nipis dan lebar membolehkan cahaya matahari diserap dengan lebih baik, dengan lebih banyak. Bila dia dah serap cahaya matahari yang banyak, fotosintesis juga akan meningkat. Okey, siapa boleh bagi contoh daun yang nipis dan lebar? Okey, Niza. Daun pisang. Oh, daun pisang, betul lah ya. Tabah daun pisang lebar, nipis. Kalau daun keladi, cikgu? Daun keladi. Macam mana daun keladi, Hakim? Kalau daun keladi, Hakim, okey tak fotosintesisnya? Mungkin ya. Mungkin ya, okey. Mungkin ya, daun keladi boleh melakukan fotosintesis dengan baik, Tabah, tapi dia tebal sikit. Jadi betul. Kurang kadar fotosintesisnya. Jadi adakah kalau pemilihan daun keladi di sekitar taman rumah kita tu ataupun sekitar rumah kita, adakah perlu dielak ataupun boleh, cikgu? Boleh, tapi kita kena letak di bawah lindungan lah. Tak perlu cahaya matahari yang kuat. Okey, dia boleh kita letak di bawah posh, di bawah posh. Okey, jadi sesuai lah untuk kita tanam. Cantik daun keladi. Sekarang popular kan, Tabah, daun keladi. Terima kasih Hakim kerana menyokong saya. Okey, seterusnya anatomi daun. Okey, anatomi daun ialah dalam anatomi daun itu ataupun dalam daun, di bawah permukaan daun itu ada liang stomata. Liang stomata ini dia akan terbuka dan tertutup. Okey, apabila liang stomata ini mendapat cahaya matahari yang banyak, dia akan terbuka. Bila dia terbuka, dia akan melakukan pertukaran gas. Gas karbon dioksida akan diserap dan dia akan melepaskan gas oksigen. Di samping juga dia melepaskan air untuk melakukan proses transpirasi. Okey. Jadi seterusnya kita tengok soalan. Terangkan bagaimana. Tadi cikgu dah cerita kan. Okey, cikgu nak murid-murid cikgu pula cerita balik apa yang cikgu cerita tadi. Nak tengok dia, mereka faham ataupun tidak. Okey, siapa nak jawab soalan ni?
Okey, cepat. Okey, cepat. Okey, Niza. Niza lagi. Okey. Liang stomata boleh terbuka dan tertutup yang dikawal oleh sel pengawal. Oleh itu, liang stomata akan terbuka apabila adanya cahaya matahari menyebabkan akan berlakunya pertukaran gas dengan tersedianya sumber gas karbon dioksida untuk bahan fotosintesis. Okey, terima kasih Niza. Okey, bagus jawapan Niza. Liang stomata akan terbuka dan akan berlaku pertukaran gas di situ. Seterusnya, kita tengok pertumbuhan-tumbuhan. Pertumbuhan-tumbuhan, bagaimanakah pada tumbuhan ini dapat melakukan proses fotosintesis? Okey, siapa boleh jawab? Bagaimana? Ya, Kim. Dekat bahagian bawah daun, dekat epidermis bawah daun. Okey, dekat bawah daun. Epidermis bawah daun. Okey, epidermis bawah daun. Maksudnya bahagian manakah Hakim kata di epidermis bawah daun, iaitu tadi cikgu dah cerita di bawah daun ada liang stomata. Jadi bahagian yang paling efisien adalah bahagian tumbuhan yang masih muda atau pada daun yang muda. Okey, itu kenapa yang muda? Sebab yang muda ni dia mengandungi klorofil yang banyak. Okey, mengandungi klorofil yang banyak. Dia juga pada daun muda juga mengandungi kloroplas. Okey, dan dia punya liang stomata tu masih kuatlah, Dia boleh terbuka, tertutup dengan sensitif ada kehadiran cahaya matahari. Okey. Seterusnya, nyatakan 4 sifat tumbuhan yang mempengaruhi kadar fotosintesis tumbuhan. Okey, Pravin. Bilangan klorofil, lebar daun, bentuk daun, kedudukan daun dan pertumbuhan tumbuhan. Okey. Terima kasih, Pravin. Okey. Kita tengok cikgu nak 4, dia bagi 5. Tak apalah, cikgu sebut juga 5. Okey, itu adalah faktor dalaman. Tadi kita tengok 4 sifat tumbuhan, maksudnya yang ada pada tumbuhan itu sendiri, Tabah, iaitu fizikal tumbuhan itu. Bilangan klorofil. Semakin hijau tumbuhan itu, semakin banyak klorofil dia. Bila semakin banyak, kadar fotosintesisnya juga semakin tinggi. Maksudnya tumbuhan tu sihatlah. Kalau dia nampak hijau. Kalau kita nampak tumbuhan tu kuning-kuning, ada banyak. Bunga ros kan ada pelbagai warna juga. Okey, Tabah. Bunga dia tidak mempengaruhi kadar fotosintesis. Kita tengok daun dia, Tabah. Okey, kita tengok daun dia sebab yang melakukan fotosintesis adalah daun tumbuhan tersebut. Okey, maksudnya secara naturalnya, secara alaminya, apabila kita tengok pokok itu hijau, kembang, cantik, jadi maksudnya klorofil dia banyak. Okey, dia juga mempengaruhi lebar daun. Kalau kita tengok pokok yang tinggi-tinggi, pokok yang tinggi, daunnya selalu lebar, besar. Okey, berbanding dengan pokok yang rendah-rendah, pokok renek, daun dia akan kecil-kecil. Lepas tu kedudukan daun. Selalu Tabah perasan tak masa kita dekat sekolah dulu, pokok akan condong ke arah cahaya matahari. Betul. Ya, sebab dia akan mencari cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Okey, sama juga dengan kedudukan daun. Kedudukan daun. Daun ni ada banyak. Kalau kita tengok dekat dunia ni, ada pelbagai jenis pokok. Ada pokok yang macam pokok serai. Daun dia tegak. Okey, ada pokok yang macam pokok rambutan. Okey, daun dia berlapis. Itu sebabnya kalau sebagai pengusaha ataupun petani, dia akan buang daun yang tidak terkena cahaya matahari. Sebab dia akan membazir nutrien. Dia akan membazir baja lah kalau orang kita sebut kan. Okey, kenapa? Sebab kedudukan daun yang hanya ada terkena cahaya matahari je yang boleh melakukan proses fotosintesis. Okey, lepas dan pokok-pokok yang condong ni jugalah menjadi kegemaran murid-murid untuk beristirahat ataupun mengulang gaji. Ya, kalau dulu saya memang suka duduk di bawah pokok kelapa yang condong. Dapat ilham kan. Cikgu, banyak lagi kita nak bincang kan. Ya, kita berehat sekejap boleh? Okey. Pravin, Hakim, Niza,
dan juga Azrina. Boleh kita berehat sekejap ya. Dan anda di rumah juga nampak semakin menarik kan, semakin kita katakan banyak maklumat-maklumat yang kita dapat melalui mata pelajaran pertanian tingkatan 5 iaitu fotosintesis. Tak apa, kita berehat sekejap. Jangan ke mana-mana, kembali lagi sebab ini tentunya Didik TV KPM, murid-murid masuk ke kelas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali lagi dalam Didik TV KPM iaitu mata pelajaran pertanian. Yang sedang kita bincangkan adalah tentang fotosintesis. Banyaklah yang kita pelajari. Betul tak Pravin, Hakim, Niza dan juga Asrina? Betul? Banyak kan yang kita pelajari daripada Cikgu Siti Roziatun. Begitu juga dengan Cikgu Jurubahasa kita pada hari ini, Cikgu Nur Hayati Zakaria. Memang komited untuk memberikan kefahaman kepada pelajar-pelajar pendidikan khas. Okey, saya tak sabar lagi untuk melanjutkan lagi kandungan-kandungan ini akan diterangkan oleh Cikgu Siti. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Tabah. Sama. Okey, seterusnya. Tadi kita dah tengok faktor dalaman dan faktor luaran. Sekarang kita nak tengok pula dekat rajah ni cikgu dah tunjukkan beberapa proses fisiologi yang dilakukan oleh tumbuhan. Sebenarnya Tabah, proses fisiologi ini bukan fotosintesis je. Okay. Dia ada 5 proses fisiologi. Yang pertama sekali penyerapan, iaitu dia menyerap air daripada tanah dan dibawa ke atas pokok, ke atas tumbuhan. Bila berlaku proses penyerapan, akan berlaku proses transpirasi. Okey. Proses transpirasi ni adalah proses kehilangan air. Okey, dia kena berlaku macam tu. Kalau pokok ni tak hilang air, dia tak boleh nak menyerap larutan nutrien yang ada dekat tanah tu. Okey, dia bukan macam kita kan, kita ada tangan, kita boleh makan, tapi pokok ni tak ada. Jadi itu adalah proses semula jadinya. Dan apabila berlaku transpirasi, liang stoma terbuka, akan berlakulah proses fotosintesis. Bila dah berlaku proses fotosintesis, okey, makanan tu akan terbentuk di bahagian daun tumbuhan. Jadi dia ada satu lagi proses yang kita panggil proses translokasi. Translokasi ni dia membawa makanan yang dah dibuat tu ke seluruh tumbuhan. Okey, itu adalah proses fisiologi tumbuhan. Dan satu lagi, sebenarnya pada waktu malam tumbuhan tak melakukan proses fotosintesis. Tapi dia melakukan proses respirasi macam kita juga. Yeah. Dia bernafas juga, dia mengeluarkan karbon dioksida dan dia memerlukan oksigen. Okey, kita tengok ya perkaitan dia. Okey, ini sama juga. Okey, rajah di bawah menunjukkan perkaitan antara proses fotosintesis dengan proses respirasi tumbuhan. Okey, cikgu selalu tunjuk graf ni kepada murid-murid cikgu supaya mereka faham apakah perkaitan di antara fotosintesis dengan respirasi. Sebab kadang-kadang kita pelik, takkan tumbuhan bernafas? Okey, kita tengok Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, siapa boleh jawab? Nyatakan titik X. Okey, Pravin. Wah, okey. Pravin. Okey. Titik keseimbangan. Okey, titik X tu ialah titik keseimbangan. Okey, titik keseimbangan ialah titik di mana karbon dioksida yang digunakan semasa respirasi dan semasa fotosintesis adalah seimbang. Okey, seterusnya, tak nak buang masa lagi, kita tengok terangkan perkaitan antara kadar fotosintesis dengan respirasi pada zon A. Zon A di sini. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey, Hakim. Kadar fotosintesis dia melebihi kadar respirasi di mana penghasilan glukosa dia lebih banyak daripada yang digunakan di dalam proses respirasi. Okey, terima kasih Hakim. Bermaksud kadar fotosintesis di sini melebihi kadar respirasi. Okey, bermaksud oksigen dengan karbohidrat dia lebih banyak. Jadi alam sekitar kita jadi segarlah, kita mendapat alam sekitar yang bersih. Itu pentingnya. Kenapa kita nak mempertingkatkan
okey, kadar fotosintesis tersebut. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ini ada cikgu ada lagi soalan yang nak diajukan kepada murid-murid cikgu. Okey, di bawah ni menunjukkan ni selalunya cikgu bagi soalan untuk anak-anak murid cikgu jawab dengan jawapan yang panjang. Okey, di bawah menunjukkan proses fisiologi tumbuhan. Okey, kita tengok dekat rajah tu. Okey, dekat rajah tu ada air dan larutan nutrien yang diserap naik ke atas. Okey, dah ada satu proses kat situ ya Tabah. Kedua, okey, tumbuhan itu mengeluarkan oksigen dan mengambil karbon dioksida. Okey, dah proses kedua dan seterusnya tumbuhan itu membawa hasil yang ada semasa dia melakukan proses kedua itu ke bawah. Okey, maksudnya ada berapa proses dekat situ? Ada 3 proses. Okey. Jadi boleh tak siapa-siapa bagi cikgu 3 proses tersebut? Niza? Oh, Niza. Okey, Niza. Okey, proses yang pertama adalah proses penyerapan. Air dan larutan mineral diserap oleh akar dan dibawa ke atas melalui xilium. Yang kedua adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis dengan adanya air, karbon dioksida dan cahaya, tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis. Yang ketiga adalah proses translokasi, iaitu mengangkut hasil-hasil fotosintesis iaitu bahan makanan ke bahagian lain tumbuhan. Okey, terima kasih Niza. Okey, Niza memberikan kita 3 jawapan, 3 proses. Okey, kita tengok. Betul. Okey, yang pertama adalah proses fotosintesis. Okey, di mana tumbuhan akan mengambil karbon dioksida dan cahaya dan mengeluarkan oksigen. Okey, dekat sini ini adalah tips untuk menjawab bahagian B, esei, iaitu di mana kita perlu memberi fakta. Faktanya ialah proses fotosintesis dan kita kena menghuraikan fakta tersebut. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid cikgu kerana mereka faham macam mana nak menjawab soalan ni. Jadi dekat situ tadi kita tengok kan, kita tengok semula dia 6 markah ya Tabah, 6 markah. Bermaksud 6 markah ni banyak. Jadi murid-murid kena menjawab 3 fakta dan 3 huraian. Jadi setiap fakta ini membawa 1 markah. Jadi kita sebut je fakta, kita dapat 3 markah. And then bila kita menyatakan huraian, kita dapat lagi 3 markah. Okey, tak cukup kat situ kan? Kita sambung lagi dengan soalan satu lagi. Okey, berdasarkan jawapan di satu tadi, terangkan perkaitan antara fisiologi tumbuhan di antara fisiologi tumbuhan tersebut. Okey, siapa boleh bagi jawapan pada cikgu? Okey, ini yang terakhir ya. Ya. Okey, Nurul. Proses yang pertama ialah proses fotosintesis dengan proses penyerapan. Kadar fotosintesis melibatkan kadar fotosintesis meningkat, kadar penyerapan akan meningkat juga. Seterusnya proses fotosintesis dengan proses transkolasi. Kadar fotosintesis meningkat, maka kadar transkolasi pun akan meningkat juga. Yang ketiga, proses transkolasi dengan proses penyerapan. Kadar transkolasi meningkat dengan peningkatan kadar penyerapan. Okey, terima kasih Nurul. Okey, ini adalah proses-proses yang berlaku, proses fisiologi tumbuhan yang berlaku. Dan setiap proses itu mempunyai perhubungan ataupun perkaitan. Okey, contoh fotosintesis dengan penyerapan. Bila penyerapan meningkat, dia banyak disedut air dan dia lepaskan air, maka banyaklah kadar fotosintesis juga akan meningkat. Begitu juga dengan translokasi kan. Bila dia bekalkan makanan yang banyak, okey, jadi proses nak mengangkut makanan tu kena cepatlah. Kalau tak cepat dia jadi jam kan. Okey, dan yang terakhir ialah proses translokasi dengan penyerapan. Okey, bila dia dapat menyerap air dengan banyak, makanan juga sebab dia macam perut kita lah ya Tabah. Bila kita tak keluarkan, kita makan-makan dia jadi
jam kan. Okey, dia jadi jam. Jadi dia kena seimbang. Kita translokasi dia akan bawa makanan yang baru, penyerapan dia akan keluarkan air yang dia serap. Maksudnya ekosistemnya kena berlaku dengan sempurna lah. Ya, kan? dia kena berlaku dengan sempurna, Tabah. Okey, jadi itulah yang kita tengok antara proses-proses fisiologi dan perkaitannya. Okey, jadi seronok kan kita belajar sebenarnya. Bila kita belajar mengenai tumbuhan ni seronok. Betul. Okay. Saya pun macam rasa tak cukup, tapi kita dah berada di penghujung untuk sukses SPM ini, mata pelajaran pertanian untuk tingkatan 5 iaitu fotosintesis. Cikgu, apakah rumusan yang boleh kita buat sepanjang kita mempelajari topik fotosintesis ni? Okey, secara ringkasnya lah ya Tabah. Okey, sebenarnya proses fisiologi tumbuhan ni dia memang berlaku 24 jam sehari, di mana semua proses fisiologi yang cikgu sebut tadi ada 5 proses fisiologi. Penyerapan, translokasi, respirasi, fotosintesis dengan apa satu lagi translokasi. Ya, dia saling berhubung di antara satu sama lain, dan dia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor luaran dan faktor dalaman. Jadi secara automatik, secara alaminya kita tengok tumbuhan ni, kita tengok dia relax je. Sebenarnya dia bekerja, dia berkorban untuk hidupan yang lain. Okey, itulah Tabah sebenarnya. Jadi kita hargailah apa yang berada di sekeliling kita lah. Hargai, sayangi dan peliharalah dengan baik. Alhamdulillah, syukur kita pun dah berada di penghujung untuk sukses SPM bersama dengan Cikgu Siti Roziatun dengan Sari. Terima kasih banyak Cikgu. Saya rasa macam tak puas kan, tapi insya-Allah kita jumpa lagi dalam sukses SPM yang seterusnya. Dan Cikgu Nurhayati Zakaria, terima kasih banyak ya. Terima kasih macam mana Cikgu? Terima kasih. Terima kasih. Okey, insya-Allah sampai kita jumpa lagi. Terima kasih juga bagi pihak penerbit dan seluruh penerbitan Didik TV KPM. Insya-Allah kita jumpa lagi. Murid-murid yang lain, okey semua? Pravin, Hakim, Nurul dan juga Niza, okey. Wah, okey. Terbaik, anda memang terbaik. Kita jumpa lagi. Murid-murid masuk ke kelas. Jumpa dan jumpa lagi. Saya Tabah Syazal Assalamualaikum dan bye-bye.